Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru, iaitu makmal sains anda. Okey, di akhir pengajaran dan pembelajaran hari ini, anda boleh mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 radas dan menyatakan fungsi radasnya, mengenal pasti 3 simbol serta contoh bahan berbahaya di dalam makmal, serta boleh melukis dan melabel radas yang biasa digunakan di makmal dan membuat pengelasan berdasarkan kegunaannya, serta mewajarkan peraturan dan langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, makmal sains. Saya rasa semua orang pernah masuk makmal sains semasa anda berada di sekolah rendah. Ada yang belum pernah masuk? Okey, tak apa. Nanti bila bersemuka nanti, cikgu akan bawa anda ke makmal sains dan alhamdulillah makmal sains SMK Sekabung sekarang baru sahaja renovate, cantik lagi. Okey, so apa sebenarnya makmal sains? Satu bilik yang dikhaskan untuk menjalankan kajian atau eksperimen saintifik. So, terdapat pelbagai bahan yang radas yang ada di dalam makmal. Okey, so ini radas-radas yang ada di dalam makmal. Yang pertama, tabung didih. Okey, saya go terus kat sini lah. Okey, yang pertama, tabung didih. Okey, tabung didih memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Jangan tertukar dengan tabung uji. Sebab tabung uji dia mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Mengisi. Sedangkan tabung didih memanaskan. So, tabung uji ni awak tak boleh panaskan. Kalau awak panaskan tabung uji, dia akan pecah. Okey, tabung uji hanya mengisi bahan kimia. So, untuk memanaskan bahan kimia, awak memerlukan tabung didih. Tetapi kedua-duanya dalam kuantiti yang kecil. Okey, kemudian kita ada bikar, kelalangkon, kelalang dasar leper. Ketiga-tiga ini untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Okey, kuantiti yang besar. Kalau tabung uji tadi kuantiti kecil saja, lebih kurang 2 ml. Tapi kalau dalam bikar, kelalangkon, kelalang dasar leper, dia boleh sehingga 500 ml berdasarkan saiz bikar, kelalangkon atau kelalang dasar leper. Okey, kemudian kita ada silinder penyukat. Okey, silinder penyukat untuk menyukat isi padu cecair. Burette pun untuk sukat isi padu cecair, tetapi dengan tepat, sama juga dengan pipet. Okey, so ada 3. Tapi sebenarnya untuk dapatkan bacaan tepat, mata awak, aras mata awak perlu meniskus. Yang tu kita akan belajar lagi nanti. Okey, seterusnya ada tungku kaki 3. Okey, tungku kaki 3 menyokong radas semasa pemanasan. So, atas tu kita letak apa-apa radas yang dipanaskan. Contohnya bikar ataupun kelalangkon. Okey, kemudian kita ada kasar dawai. Kasar dawai dia membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Kemudian kita ada corong turas, menuras atau menapis pepecal tidak larut daripada campuran. Okey, kemudian ada balang gas. Balang gas ni untuk mengumpul gas, iaitu hasil
semasa awak menjalankan eksperimen, ataupun eksperimen itu memerlukan gas untuk ditindak balaskan. Okey, kemudian kita ada kaki retort. Okey, untuk memegang atau menyokong sesuatu radas. Dan last sekali kita ada piring sejat untuk tujuan penyejatan. So, antara radas-radas yang ditunjukkan ini, ada tak yang kamu semua tidak pernah jumpa, tak pernah pegang, tak pernah tengok pun, baru hari ini tahu nama dia? Okey, kalau ada, nanti bila kita bersemuka nanti, saya akan bawa masuk makmal. Saya akan tunjukkan radas-radas yang ada dalam makmal sekolah kita. Dan alhamdulillah semua radas ni memang ada dalam makmal sekolah kita. Okey, seterusnya simbol bahan berbahaya di dalam makmal. Okey, kebanyakan bahan kimia yang kita gunakan di dalam makmal sains berbahaya. So, macam mana kita nak tahu bahaya atau tidak? Kita tengok pada simbol amaran pada botol bahan kimia dengan teliti sebelum menggunakannya untuk elakkan kemalangan. Okey. Simbol bahan berbahaya di dalam makmal yang pertama. Okey, sesetengah bahan kimia seperti kalium dan litium, kalau terkena je kepada udara, dia boleh bertindak balas. Bertindak balas ni macam mana? Bukan biasa-biasa. Dia boleh menghasilkan letupan. Kadang-kadang kalau dalam kuantiti yang besar, dia boleh menyebabkan kebakaran berlaku. Kalau awak tersentuh pun dia boleh menyebabkan letupan berlaku. Bahaya. Sebab itulah bahan kimia seperti kalium dan litium disimpan di dalam minyak parafin, sebab dia bertindak balas dengan udara dan air. Okey, jom kita tengok simbol-simbol amaran. Okey, untuk bahan merensa, bahan radioaktif, bahan mengakis, bahan beracun atau toksik, bahan mudah meletup dan bahan mudah terbakar. Okey, yang pertama, bahan merensa. Apa bahan merensa? Bahan merensa ni bahan kimia yang menghasilkan wap atau wasap. Kalau awak kena wap atau wasap, yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. Elakkan daripada menghidu wap atau wasap. So, dekat mana kita nak buat ini? Kita buat dalam kebuk wasap. Contoh kloroform dan amonia. Pernah tak awak tengok cerita filem-filem ke, asal dia nak pensangkan orang, dia letak satu sapu tangan, satu cecair atas sapu tangan, tekuk dekat mulut. Itu adalah kloroform. Sebab itu kloroform ni awak tak boleh hidu. Kalau awak hidu je, dia boleh menyebabkan awak pengsan. So, itu bahan merensa. Simbol dia apa? X, pangkah. Okey, kemudian bahan radioaktif. Macam kipas angin 3 ini. So, bahan radioaktif dia mengeluarkan sinaran radioaktif. Sinaran radioaktif ni dia boleh menyebabkan kanser. Pernah jumpa tak awak semua simbol ni? Sesiapa yang pernah buat X-ray di hospital, di klinik, ada satu bilik tu memang dia ada simbol ini. So, bahan radioaktif digunakan di sana. So, contoh bahan radioaktif, uranium, plutonium. Okey, kemudian kita ada bahan mengakis. Nampak tangan awak terkena cecair dekat situ, dia macam keluar haba kat situ kan? Sifat bahan kimia mengakis ni, dia boleh menyebabkan kulit melecur. Sekiranya terkena pada kulit, tolong cuci bahagian tersebut dengan air yang banyak. Contoh nanti kita buat eksperimen, kita guna asid, kita guna alkali, terkena pada tangan awak, cepat-cepat cuci tangan dengan air yang banyak. Contoh bahan-bahan mengakis, asid dan alkali pekat. Okey, kemudian kita ada bahan beracun atau toksik yang tengkorak tu. Okey, jangan minum, makan, menghidu atau merasa bahan ini.
bahan ini memang beracun. Dia boleh mengubah sel-sel DNA dalam badan awak. Contohnya macam merkuri. Dekat mama kita ada tak merkuri? Ada dalam termometer. Sebab itulah termometer yang pecah, merkuri yang keluar itu awak tak boleh pegang dengan tangan. Tolong jangan pegang dengan tangan. Bahaya. Apa yang awak perlu buat? Langkah pertama, bagi tahu saya terus. Okey? Bagi tahu cikgu ataupun bantu makmal lah. Okey. Sama juga dengan klorin. Klorin dekat mana rumah awak banyak? Dalam Clorox. Dalam Clorox ada klorin, tapi kuantiti dia so-so je lah. Tapi kalau orang makan Clorox, minum Clorox tu, tetaplah ada efek dia. Okay? Mati ke, dah sekali otak tak berapa nak sihat sangat ke. Okey? Okey, kemudian kita ada bahan mudah meletup. Okey, bahan kimia yang ada simbol macam yang kuning tu. Okey, yang this one. Okey. Bahan itu mudah meletup. So, gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Contohnya gas hidrogen dan gas butana. Okey, kemudian kita ada bahan mudah terbakar, simbol api. So, bahan yang mudah menguap dan terbakar, kita mesti jauhkan daripada sumber api atau haba. So, mesti guna bahan ini ikut arahan dengan cermat. Contohnya alkohol dan petrol. Buat eksperimen, ada petrol, ada alkohol, janganlah awak tiba-tiba pergi hidupkan api dekat situ. Itu mencari nahas. Okey. Next. So, apa sebenarnya peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal? Kenapa perlu ada peraturan dan langkah-langkah keselamatan? Supaya kita nak elakkan kejadian yang tidak ini. Datang sekolah, jari ada 10, biar balik pun 10. Make sure muka cantik-cantik, balik jangan ada yang melecur. Sebab itulah kita perlu sentiasa mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, peraturan yang pertama, jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran. Beratur dahulu dekat luar. Kalau pembantu makmal ataupun saya kata masuk, baru masuk. Okey, eksperimen, jangan mulakan sebelum diarahkan oleh guru. Mesti baca dahulu, fahami dahulu. Jangan duduk buat je, tanya cikgu nombor 1 buat apa, nombor 2 buat apa. Tak nak. Sebab itulah awak mesti baca dan fahami arahan eksperimen terlebih dulu. Step by step, apa yang awak perlu buat. Langkah pertama buat apa, nombor 2 buat apa. Okey? Okey, seterusnya, gunakan semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Tak boleh kalut-kalut, membazir, konong-konong. Tak apa, ni bukan saya beli. Bukan, tak boleh. Itu hak orang lain. Hak awak sebanyak 2 ml, guna 2 ml saja. Okey, mesti dengan cermat. Kalau tak cermat, tengok tiba-tiba awak main bahan yang menghakis, terkena asid. Daripada muka cantik dah jadi buruk. Kita tak nak macam tu, ya. Okey, seterusnya, makmal adalah tempat buat eksperimen, bukan tempat makan, bukan tempat minum, bukan tempat bermain-main. Nak main, pergi padan. Nak makan, nak minum, pergi kantin. Okey? Kemudian, dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia dari makmal. Siapa buat macam ni, saya tak banyak cakap, pergi balai, sembang kat balai. Okey? Tu dah kira mencuri. Okey? Kembalikan peralatan dan bahan kimia ke tempat simpanan asal jika dialihkan. Okey, pastikan tempat menjalankan eksperimen sentiasa kemas dan bersih. Cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul. So, sebelum keluar, cuci tangan dengan air dan sabun. Supaya nanti awak tersentuh mulut awak lah, apalah. Tangan awak terhakis lah, apa semua. Bahaya, okey? Okey, langkah-langkah keselamatan yang lain. Jangan halakan hujung tabung uji ke arah diri sendiri atau
orang lain. Konon nak bergurau ataupun nah bawa hasil tindak balas aku. Saya tak nak macam tu. Jangan halakan hujung tabur uji. Buat perangai pelik-pelik, no more makmal. Saya ban awak daripada masuk makmal sampai atas 5. So jangan buat perangai pelik-pelik. Okey, gunakan cermin pelindung mata ketika mencampurkan atau memanaskan bahan kimia. Okey, jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sebarang sumber api. Jangan merasa atau menghidu bau, kecuali saya kata ada jenis-jenis eksperimen tu memang kena bau, tapi ada kaedah dia untuk hidu, bukan hidu secara direct. Okey, so jika berlaku kemalangan, jangan panik. Okey, jangan panik. Sebaliknya, ambil tindakan yang sepatutnya. Okey, yang pertama. Okey, ada je kebakaran, matikan suis elektrik, kemudian bagi tahu kepada cikgu atau pembantu makmal dengan segera. Contohnya yang lain, selain itu, kalau ada bahan kimia yang tertumpah, takut nak bagi tahu cikgu. Jangan takut, awak tak bagi tahu lagi bahaya. Sebab takut terkena bahan kimia, balik rumah awak mengadu kepada parents awak pula kenakan marah kat saya. Sedangkan awak tidak mengaku. So make sure awak laporkan kepada saya dahulu supaya saya dapat buat rawatan secara awal. Okey, yang ketiga, jika bahan kimia termasuk ke dalam mulut atau terkena bahagian lain, kita perlu membilas bahagian itu dengan air yang banyak. Okey, bilas dengan air yang banyak. Okey, so itu sahaja. So apa-apa konsep dia bagi tahu kepada guru. Okey, boleh? Okey. So kemudian untuk hari ini, saya nak awak buat latihan praktis formatif 1.2 muka surat 14. Okey. Muka surat 14 praktis formatif 1.2. Boleh? Okey. So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Apa-apa boleh WhatsApp ataupun PM saya. Okey? Terima kasih.